Assalamualaikum, saya Muhammad Zizam bin Sa'ari. Saya pelajar dari OUM Sri Rampan, Kuala Lumpur. Saya diberi tugasan untuk menyediakan video pembentangan tentang cabaran komunikasi antara budaya dan keberkesanannya. Komunikasi merupakan satu bidang ilmu pengajian yang baru berbanding bidang sosial lain. Kebanyakan daripada kita mengandaikan komunikasi itu sebagai percakapan sehari-hari, tak kiralah ia percakapan yang rasmi atau sebaliknya. Goffrey dan Almond yang mengatakan bahawa komunikasi adalah pemindahan maklumat dan makna daripada satu pihak kepada pihak yang lain. Ia juga adalah proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-dua pihak mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Sebaliknya, komunikasi yang tidak tepat boleh menyebabkan salah faham sesama manusia yang seterusnya mencetuskan konflik yang lebih besar. Abraham pula berpendapat bahawa komunikasi merupakan satu proses yang berterusan melibatkan pemindahan maklumat daripada sumber kepada penerima dan ada maklumat balas di antara kedua-duanya. Ringkasnya dapatlah disimpulkan bahawa komunikasi itu ialah satu proses perkongsian makna yang terdapat dalam maklumat, idea atau perasaan melalui penggunaan simbol sama ada yang berbentuk perkataan, lisan, badan manusia, tulisan, visual atau simbol lainnya daripada pihak sumber kepada pihak penerima dengan harapan akan menghasilkan maklum balas atau respon yang dihajati. Dalam berkomunikasi, mengabaikan perbezaan yang wujud antara sesebuah budaya dengan budaya yang lain merupakan perkara yang mampu menjejaskan komunikasi. Jelasnya seseorang itu menganggap tidak terdapat perbezaan dalam setiap budaya yang ada hanyalah persamaan. Senario ini adalah tepat sama sekali. Hal ini kerana semua budaya yang wujud di dunia ini ada perbezaannya. Contoh halangan atau cabaran tersebut dapat dilihat apabila seorang rakyat Kelantan mempelawa rakannya, seorang rakyat Kuala Lumpur, untuk makan malam di rumahnya. Rakannya itu menolak dengan sopan. Rakyat Kelantan tersebut berasa sakit hati, lalu menganggap bahawa rakyat Kuala Lumpur tersebut tidak mahu menjalinkan hubungan persahabatan yang akrab dengannya. Manakala rakyat Kuala Lumpur tersebut pula berasa sakit hati kerana rakannya itu tidak tulus mengajaknya makan malam di rumahnya. Hal ini kerana bagi orang Kuala Lumpur adalah menjadi kebiasaan untuk mendapat undangan beberapa kali sebelum menyatakan persetujuan. Selain itu, sikap prejudis juga merupakan antara halangan yang dominan dalam proses komunikasi. Halangan tersebut akan muncul apabila seseorang menilai perbezaan budaya negara lain yang berbeza dengan budayanya sebagai sesuatu yang negatif. Umpamanya, perilaku meludah orang Melayu menganggap perbuatan tersebut sekiranya dilakukan di khayat rahmat adalah tidak sopan. Manakala di barat pula menganggap perbuatan tersebut sebagai satu penghinaan. Namun bagi suku masyarakat Masai di Afrika, meludah merupakan tanda afeksi. Bagi suku India di Amerika pula menganggap meludah sebagai sifat ramah tamah. Terdapat juga dukun suku India yang meludah orang sakit dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Isu yang sering menjadi persoalan adalah budaya berjabat salam antara lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim. Orang Melayu di bandar besar walaupun tidak semua menganggap perkara tersebut sebagai satu perkara biasa, mereka tidak merasa janggal melakukan hal tersebut. Namun, bagi penduduk bandar yang masih berpegang kuat pada adat kesopanan, menganggap perkara tersebut sangat janggal dan tidak wajar dilakukan sesuka hati. Hal ini telah menghalang sesuatu komunikasi daripada berlaku kerana tidak biasa dengan budaya dan cara hidup masing-masing. Bagi menghasilkan komunikasi antara budaya yang berkesan, komunikator perlulah mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya orang lain. Pengetahuan yang dimaksudkan adalah memahami norma dan negara orang lain. Selain itu, komunikator juga perlu memahami nilai kepercayaan yang dianuti oleh budaya lain. Dengan memahami budaya orang lain, kesepakatan dan persamaan dapat dicapai. Seterusnya, dapat mengurangkan konflik dan salah faham terhadap mesej yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan amat penting bagi mewujudkan hubungan antara budaya. Tanpa komunikasi, sesebuah budaya tidak akan berkembang, malahan akan menyebabkan sesebuah budaya tersebut akan terhapus. Walau bagaimanapun, senario hari ini menunjukkan masyarakat di dunia sedang berusaha untuk memperkembangkan budaya masing-masing kerana kemajuan memberikan kelebihan kepada mereka sampai mampu meningkatkan suatu budaya masing-masing. Sekiranya ingin berkembang, sesebuah budaya tersebut perlulah berinteraksi dengan budaya lain serta mempelajari keunikan dan kelainan yang menjadi amalan sesebuah budaya. Selain itu, sekiranya hendak mewujudkan komunikasi yang berkesan antara budaya, perlunya tiga aspek ini dipenuhi. Pertamanya adalah pemahaman serta pembelajaran terhadap budaya lain selain daripada budaya sendiri.
Keduanya adalah sikap keterbukaan dan toleransi, serta yang ketiga adalah penguasaan bahasa yang dipersetujui oleh kedua-dua budaya. Kesimpulannya, komunikasi amat penting dalam kehidupan seharian dan komunikasi juga berfungsi dalam menyatukan masyarakat. Komunikasi dan budaya perlu seiring bagi menjamin keberkesanan maklumat di mana pendengar mendapat input yang jelas dan faham mengenai perihal yang disampaikan melalui komunikasi daripada pengantar. Komunikasi yang baik akan menyebabkan informasi atau maklumat dapat diperolehi dengan berkesan dan tepat walaupun pelbagai budaya diketengahkan. Sekian, terima kasih.